Pada tahun 2007, Mesir dikejutkan dengan pembunuhan seorang pelajar Malaysia yang dilakukan oleh rakannya sendiri yang turut berasal dari Malaysia. Mangsa yang ditikam bertalu-talu tanpa belas kasihan ditemui oleh jirannya sendiri yang mendengar jeritan mangsa. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Ikuti kisah menyayat hati ini. Seorang penuntut Malaysia di Universiti Al-Azhar dari kampus Mansurah, Mesir, mati ditikam lebih 10 kali oleh rakan senegara yang turut belajar di kampus berkenaan di sebuah rumah pada 13 Jun 2007. Dalam kejadian 12.30 malam waktu tempatan Mesir, mangsa Muhammad Ishaq yang berusia 22 tahun yang berasal dari kampung Raja Wali Cenderung, Kuala Terengganu meninggal dunia selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Antarabangsa As-Salam akibat kecederaan parah di kepala dan lehernya. Jurucakap Bahagian Pendidikan Jabatan Penuntut Malaysia Kahirah ketika dihubungi mengesahkan kejadian pembunuhan itu dan memaklumkan suspek sudah ditahan polis Mesir dan siasatan sedang dijalankan. Laporan hospital mendapati Muhammad kehilangan banyak darah akibat dipukul teruk di bahagian kepala selain ditikam bertubi-tubi di bahagian leher menyebabkannya gagal diselamatkan. Lelaki yang menyerang Muhammad berasal dari Dengkil, Selangor, tidak sempat melarikan diri dan ditahan di tempat kejadian oleh jiran mangsa sebelum diserahkan kepada pihak polis. Suspek ialah pelajar tahun 2 pengajian Islam Universiti Al-Azhar kampus Mansurah, ditahan bersama 3 pisau berlumuran darah. Dipercayai senjata yang digunakan dalam pembunuhan berkenaan. Ibu bapa mangsa dan suspek sudah dimaklumkan mengenai kejadian itu. Di Kuala Terengganu, Abang Muhammad Hussein Ishaq 28 tahun berkata, beliau mendapat berita tentang kejadian yang menimpa adiknya itu kira-kira 9.15 pagi hari yang sama daripada salah seorang abangnya yang berada di Kuala Lumpur. Dia terus menghubungi Kedutaan Malaysia di Mesir untuk bertanyakan kesahihan cerita tersebut dan pegawai berkenaan memberitahu adiknya meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang pelajar Malaysia yang berasal dari Selangor di rumah sewanya. Dia juga ada menghubungi yang di-Pertua Dewan Perwakilan Mahasiswa-Mahasiswi Mansurah dikenali sebagai Ali Zulfakar yang kemudian memberitahu punca kejadian berkenaan. Dia dimaklumkan bahawa ketika kejadian adiknya bersendirian di rumah sewanya itu apabila didatangi oleh pelajar terbabit yang datang mencari salah seorang rakan serumah adiknya. Bagaimanapun, teman serumah adiknya itu telah keluar dari rumah menyebabkan pelajar terbabit menjadi berang. Dia difahamkan penyerang yang juga dikenalinya ketika menuntut di universiti sama 2 tahun lalu pergi ke rumah sewa Allahyarham yang tinggal bersama 2 lagi pelajar Malaysia, seorang berusia 24 tahun dari Kedah dan seorang lagi dari Terengganu. Suspek dan pelajar dari Kedah itu berselisih pendapat. Dia kemudian pergi ke rumah berkenaan untuk mencari pelajar dari Kedah itu yang kebetulan tiada di situ. Suspek yang mungkin geram kerana gagal mencari sasarannya dikatakan terus menyerang adiknya dan menikamnya dengan pisau yang diambil dari dapur rumah itu. Ketika itu mangsa sedang bermain komputer. Dalam keadaan berlumuran darah, mangsa cuba mempertahankan diri dan berlari ke dalam bilik sambil merayu supaya tidak terus dicederakan, tetapi tidak diendahkan. Mangsa yang terus ditikam menjerit hingga didengari seorang lelaki Arab yang kebetulan melalui tempat kejadian sebelum cuba membantu menyelamatkan mangsa. Mangsa kemudian dihantar oleh beberapa penuntut ke hospital. Dengan kejadian ini, hasrat keluarga melihat Muhammad mengikut jejak 2 abangnya menamatkan pengajian di universiti itu tidak kesampaian. Dia belajar di universiti itu dengan perbelanjaan sendiri kerana gagal menerima tajaan dan keluarganya terpaksa menghantar wang setiap bulan. Abang mangsa Hussein yang pernah belajar jurusan sama di universiti itu selama 4 tahun sebelum kembali ke tanah air pada 2005 berkata, berdasarkan kenyataan rakannya, suspek dipercayai mengalami tekanan akibat peperiksaan. Dia juga mengenali suspek ketika menuntut di universiti itu dan dia seorang yang pendiam. Untuk peringkat awal dimaklumkan mangsa akan dikebumikan di Mesir oleh pihak Kedutaan Malaysia di sana kerana keluarga tidak mampu menyediakan kos sebanyak RM10,000 bagi urusan membawa pulang jenazah. Bagaimanapun, Setiausaha Akhbar Menteri Besar Sajulia Ahmad dalam SMS kepada media memberitahu Menteri Besar Datuk Seri Idris Jusuf bersetuju kerajaan negeri membiayai kos membawa pulang jenazah Allahyarham dari Mesir. Urusan itu akan dilaksanakan melalui Yayasan Terengganu. Ibu mangsa Zaharah Muhammad 58 tahun berkata anak ke-9 daripada 11 beradik itu bercita-cita menjadi pendidik seperti 2 abangnya yang juga lulusan Universiti Al-Azhar Mesir. Allahyarham memulakan pengajian di universiti berkenaan pada September 2006 selepas menamatkan pengajian di Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin pada 2004. Walaupun gagal mendapat sebarang beasiswa, keluarga bersetuju untuk membiayai pengajiannya.
Pada 17 Jun 2007, jenazah Muhammad Ishak dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA jam 8.40 malam. Perusahaan membawa pulang jenazah mangsa menggunakan penerbangan Egypt Air diuruskan Yayasan Terengganu dijangka berlepas dari Keherah jam 3.30 pagi waktu tempatan ataupun 9.30 pagi waktu Malaysia. Pengarah Yayasan Terengganu Kamarul Al-Amin Ismail berkata jenazah Muhammad akan diiringi pegawai hal ehwal pelajar Yayasan Terengganu di Mesir, Muhammad Ropi Busu, dan kos membawa pulang itu yang mencecah lebih RM15,000 ditanggung sepenuhnya Yayasan Terengganu yang menerima arahan daripada Menteri Besar Datuk Seri Idris Yusof untuk memastikan jenazah Muhammad dibawa pulang ke kampung. Jenazah mangsa dijangka tiba di kampung asal mereka di Kampung Pangkalan Raja Wali Cendering di Kuala Terengganu jam 6 pagi. Semua barang kepunyaan arwah dibawa pulang sekali termasuk pakaian dan kitab pengajiannya. Pada 17 Jun 2007, jenazah Allahyarham Selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Laut kira-kira jam 9.30 pagi. Jenazah dikebumikan bersebelahan pusara kakaknya Zuraida yang meninggal dunia kerana sakit buah pinggang pada 1992 dan adiknya Juriah yang meninggal kerana demam panas pada tahun 2004. Sebelum dibawa ke Tanah Perkuburan, keluarga berpeluang melihat wajah Allahyarham yang tiba di rumah keluarganya kira-kira jam 7.15 pagi. Seorang guru pondok Abdul Rahman Ahmad Patani mengetuai solat jenazah manakala talqin dibacakan Imam Masjid Kampung Laut Muhammad Rosdi Abdul Rahman. Lebih 100 orang menghadiri upacara pengebumian tersebut termasuk Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Datuk Cik Mat Yusof dan Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Superintendent Abdul Halim Muhammad Ishak. Bapa arwah bersyukur kerana jenazah anaknya selamat dikebumikan dan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri yang membiayai penghantaran pulang jenazah dari Mesir ke Terengganu. Selepas kejadian itu, rakan mangsa yang hanya dikenali sebagai Kadir ada menelefon dan memberitahu perubahan sikap mangsa yang menjadi penakut beberapa hari sebelum itu. Malah pada hari kejadian dia berpesan kepada rakan-rakannya supaya pulang awal kerana takut tinggal berseorangan di rumah sewanya. Hanya kain pelekat koyak menjadi pengubat rindu ibu mangsa. Kain pelekat itu diterima ibunya daripada rakan mangsa dipercayai dipakai Muhammad Ishak ketika kejadian. Sebaik menerima kain pelekat itu, beliau dapat rasakan kesengsaraan anaknya kerana keadaan kain itu seperti ditoreh hingga koyak. Sejak kejadian itu, beliau akan pastikan kain pelekat itu sentiasa bersama untuk mengubat rindu. Di samping itu, setiap waktu asar 2 hari sekali, ayah mangsa akan ke kubur yang tidak jauh dari rumah dan itu mungkin caranya untuk melepaskan perasaan rindu terhadap arwah dan sememangnya kedua-duanya sangat akrab. Sementara itu, Jabatan Pelajaran Malaysia di Mesir mahu penaja menyelidik latar belakang pelajar yang bakal dihantar ke negara itu bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Pengarahnya Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti berkata langkah itu perlu bagi memastikan pelajar terbabit sihat dari segi mental dan fizikal. Beliau berkata motif sebenar kejadian itu masih belum jelas walaupun seorang pelajar mengaku melakukan pembunuhan itu tetapi dipercayai suspek mengalami tekanan mental. Dalam masa yang sama, beliau mengakui bahawa suspek pernah terbabit beberapa kes jenayah di Mesir. Suspek yang berusia 22 tahun sebelum ini beberapa kali ditahan pihak keselamatan Mesir kerana terbabit pergaduhan dengan rakyat negara itu dan kes kecurian. Beliau mengakui hanya mengetahui perkara itu selepas kes pembunuhan Muhammad kerana polis Mesir tidak melaporkannya kepada kerajaan Malaysia. Suspek dikatakan lebih banyak berdiam diri apabila disoal siasat. Beberapa pelajar juga dikatakan pernah melihat suspek ketawa sendirian selain tidak mempunyai ramai kawan kerana kurang bergaul dan lebih suka menyendiri. Pada 19 Jun 2007, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Islam Belia dan Mesra Rakyat, Datuk Abdul Rahman Pali berkata, suspek yang mendapat tajaan Lembaga Zakat Selangor melalui saringan yang disyaratkan termasuk melepasi pemeriksaan kesihatan, telah melalui dan melepasi saringan yang dilakukan oleh penaja pengajiannya sebelum melanjutkan pelajaran kira-kira 3 tahun lepas. Ia didapati sihat dan merupakan seorang pelajar yang bijak dan berdisiplin ketika melalui proses berkenaan. Pada 14 Januari 2008 hari Isnin, tertuduh yang membunuh Muhammad Ishak 22 tahun dengan menikamnya hingga mati pada 13 Jun 2007 lega kerana terselamat daripada tali gantung. Tertuduh sebelum ini sering memberitahu dia bimbang digantung akibat kesalahan dilakukannya. Keputusan mahkamah di Mesir menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepadanya. Bagaimanapun, tertuduh boleh merayu tempoh hukuman penjara berkenaan dikurangkan. Walau bagaimanapun, keluarga mangsa tidak berpuas hati terhadap keputusan mahkamah tersebut. Menurut mereka, hukuman itu tidak setimpal dengan perbuatan tertuduh apabila mangsa dibunuh secara kejam selepas ditikam lebih 10 kali dan ditetak di muka, kepala, mata dan badan.
Begitulah kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang undang-undang rekaan manusia menampakkan ketidakadilan sesuatu hukuman. Keluarga mangsa menderita bertahun lamanya kerana kehilangan insan yang tersayang, tetapi suspek dipenjara dan hanya menanti untuk dibebaskan. Serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah yarham Muhammad Ishaq diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.